Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cikgu Hadi bin Ismail. Okay. Kelas pertanian hari ni. Alright. Salah. Tekan butang pula. Okay. Kelas pertanian hari ni. Okay, kita akan masuk di bahagian nisbah penukaran makanan, iaitu tajuk subtopik di dalam topik penternakan poultry. Sikit je topiknya, tapi agak kalau tak faham konsep memang sukar. Kita nak memahami apa konsep, apa itu nisbah penukaran makanan dan bagaimana pengiraan boleh dilakukan. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita masuk kelas. Let's go! Okey, baik. Nisbah penukaran makanan. Kalau dalam buku teks, ini adalah nota di dalam buku teks. Awak boleh tengok rujuk di dalam buku teks pada muka surat 193. Tak silap saya lah. 193. Nisbah penukaran makanan. Okey. Kita tengok dulu takrifan bagi nisbah penukaran makanan. NPM ditakrifkan sebagai satu unit, saya tandakan satu unit pengeluaran yang diperoleh daripada pengambilan satu unit berat makanan. Sebab tu namanya nisbah. Maksudnya kita nak tahu unit pengeluaran yang ternakan tu dapat. Maksudnya dia makan, ternakan makan, hasil daripada makanan tu berapa penghasilan ataupun pertambahan kepada berat badan dia. Itu adalah nisbah penukaran makanan. Maksudnya setiap makanan yang ternakan makan, kan, dia ada nisbah NPM yang mana dia akan, kita boleh kira dia, kita boleh convert dia untuk kita nak tentukan sama ada makanan ni adalah yang paling baik ataupun tidak. Alright. Dia kata setiap kilogram yang dimakan, setiap kilogram yang dimakan dapat menambahkan sejumlah berat badan ayam. Maksudnya lagi banyak makanan yang dimakan, sepatutnya secara logik akalnya adalah pertambahan berat badan akan makin meningkat. Tapi bila berlaku nisbah penukaran makanan yang tak baik, bermaksud mungkin dari segi makanan tu dia buang-buang, kan. Kan sifat burung, sifat burung puyuh, sifat ayam kan suka cakar-cakar makanan dia, kan. Jadi mungkin itu adalah justifikasi yang kita boleh buat lah. Kenapa makanan yang macam ni, kita bagi 2-3 jenis makanan yang berbeza. Kenapa makanan ni nisbah NPM dia lain daripada yang satu lagi. Alright. Dia kata nilai ini sangat penting. Yang mana saya guna highlighter lah. Menunjukkan kecekapan penggunaan makanan. Baru kita tahu. Bila kita kira nisbah NPM ni, di akhirnya kita tahu makanan mana yang boleh menghasilkan ataupun yang kecekapan penggunaan makanan dalam poultry kita tu. Itu maksud dia. Okey. Ini pelajar perlu ingat rumus ni. Rumus ni pelajar perlu ingat. Hafal. Tapi hafal saja, tak tahu pengiraannya pun masalah. Nanti kita tengok macam mana pengiraan dia berlaku. Kuantiti makanan yang dimakan dibahagikan dengan pertambahan berat badan. Yang ini perlu hati-hati. Yang ini yang bawah ni. Pertambahan berat badan ni perlu hati-hati. Kenapa? Ada proses yang perlu diambil kira. Kita perlu tolak, kan, daripada sebelum dan selepas dan sebelum. Itu yang perlu diambil kira. Nanti kita tengok. Menilai prestasi berdasarkan NPM. Apa yang dia kata? Lebih rendah, kita tengok lebih rendah angka
maka lebih baik penukaran makanan. Dan lebih tinggi pulangan pendapatan. Maksudnya kalau NPM, saya buat ringkasan kat sini NPM rendah. Alright. Okay. Dia kata pendapatan. Pendapatan tinggi. Okay. Jadi sebaliknya kalau NPM tinggi, maksudnya nilai lagi tinggi, pendapatan akan jadi rendah. Jadi penukaran makanan dia tak baik dibandingkan dengan nilai yang lebih rendah. Okey. Ada beberapa pengaruh makanan kita tengok Terus pergi pengaruh makanan. Yang pertama, pengisian makanan ke dalam bekas yang tidak cermat, berlaku pertumpahan makanan. Okey. Menggunakan bekas makanan yang rosak, maksudnya dia berterabur, berlubang dan sebagainya. Paras tinggi bekas makanan yang tidak mengikut pembesaran ayam. Masalah lain yang mengambil makanan seperti tikus, burung liar, apa lagi? Perosak-perosak lain kan. Cara menyimpan guni makanan yang kurang sempurna menyebabkan guni makanan di bawah menjadi keras dan tidak dapat digunakan. Ini faktor-faktor yang luarannya lah. Okey, mengapa pembaziran makanan ini berlaku. Okey, kita tengok cara pengiraan bagi nisbah penukaran makanan. Kita tengok Dia kata, okey, tengok kat sini. Pengiraan bagi nisbah penukaran makanan. Ini adalah contoh jadual lah. Jadual yang lengkap prestasi ayam pedaging dengan puyuh. Kita tengok kan. Pertambahan berat badan, ada ni bahagian berat puyuh, ini makanan yang dimakan. Ini adalah nisbah penukaran. Okey, ini kalau jadual yang lengkap. Kita tengok cara pengiraan dia dulu. Okey. Dia kata bilangan ayam yang diternak 100 ekor. Kuantiti makanan seminggu 400 kg. Berat badan ayam awal 3.5 kg. Berat badan ayam akhir 200 kg. Ini untuk 100 ekor. Jangan kata untuk seekor kan. Seekor ayam 3.5 kg. Woi, gila kau. Okey. Ini secara kasar kita buat untuk 100 ekor. Dia kata, pertambahan berat badan kita kira sebagai berat badan akhir tolak berat badan awal. Jadi 200 tolak dengan yang inilah. 200 tolak dengan ni kita akan dapat yang tu. Jadi nisbah penukaran makanan 400 kg. Berat kuantiti makan yang dimakan 400 bahagi dengan pertambahan ataupun perbezaan berat badan tu lah. 196 kita dapat 2.04. Jadi bermaksud dia kata maka ayam telah makan 2.04 kg makanan untuk menghasilkan 1 kg berat badan. Maksudnya makin tinggi nilai NPM tu makin maksudnya makin perlu keluarkan belanja yang banyak kan. Makanan makin mahal. Lagi banyak makanan, lagi mahal lah kos yang kita perlu keluarkan. Itu maksud yang lebih tepat. Okey. Tak ada apa. Jom kita tengok cara latihan yang lebih terperinci ataupun lebih berfokus. Kita tengok pengiraan yang satu persatu lah. Kita tengok mana Tadi saya dah tengok tadi. Okey, kejap. Latihan NPM. Saya dekat sini. Bukan. Okey. Latihan pengiraan poultry. Okey, betul ni. Okey, ada lambat sikit untuk loading. Internet kalau lajulah dia. Okey, saya harap pelajar sambil-sambil tengok ni dia ada buat salin-salin sikit lah dalam kertas ke, buku-buku apa ke. Kan? Supaya sama-sama kita buat untuk kamu cepat atau mudah faham. Alright. Sekejap ya. Mana ni? Okey, alright, latih 10.
Okey, sementara tunggu loading, saya nak kreditkan semua latihan-latihan ni saya ambil daripada grup Pertanian Malaysia. Jadi terima kasih kepada Cikgu Zaliha yang mana dia susah payah berusaha untuk compilekan semua latihan-latihan ni dalam bentuk topical. Jadi terima kasih lagi sekali. Okey, kita pergi nombor, saya rasa nombor 7. Okey, nombor 7. Betul. Baik, jadual menunjukkan maklumat tentang bidang usaha penternakan 1000 ekor ayam pedaging. 1000 ekor Okey, mengikut umur minggu 1, 2, 3. Purata berat badan. Ini berat makanan yang dimakan. Dia kata berdasarkan jadual kira nisbah penukaran makanan pada minggu kedua. NPM minggu kedua. Jadi kalau dia nak NPM, saya sarankan tulis dulu rumus. Apa rumusnya? NPM sama dengan kuantiti makanan dimakan. Okey. Alright. Dibahagikan dengan apa? Pertambahan berat badan. Okey. Jadi, kuantiti makanan yang dimakan adalah 175. Tulislah 175. Unitnya adalah gram. Dibahagikan dengan pertambahan berat badan. Bermaksud minggu yang kedua, kita tengok purata berat badan seekor ayam. Pada minggu yang kedua adalah 245 purata daripada 1000 ekor. Minggu yang pertama 98. Jadi dia akan jadi 245 akan ditolakkan dengan 98. Ini kena hati-hati. Ini konsep pengiraan dia. Kena ambil daripada 245 ditolakkan dengan 98. Tolak ni dulu. Ini pun adalah dalam bentuk gram. Jadi kita akan dapat 175 dibahagikan dengan tekan tengok satu kalkulator saya ni. 245 tolak 98. 147. Kita akan dapat 1.19. Bermaksud 1 kilogram pertambahan berat badan adalah bermaksud dia makan sebanyak 1.19 kilogram makanan. Jadi ini nilai dia masih rendah lah kan. Kalau nak rendah lagi adalah di bawah 1 lah. Okey, teruskan lagi. Nombor, kita tengok bahagian pengiraannya. Kita akan buat untuk pengiraannya. Ini ada tak? Saya tengok dulu. Berapa tadi? Rasa nombor 10 tak ada. Ini pun tak ada. Okey, tak apa. Teruskan. Ni tak ada. Ini. Alright, nombor 13. Nombor 13, okey. Dia kata jadual menunjukkan maklumat penternakan puyuh pedaging. Tadi ayam, ini puyuh. Okey. Berdasarkan jadual 6, hitung nisbah penukaran makanan pada minggu yang pertama. Soalan A. Minggu yang pertama yang ini, dia suruh kira NPM sini. Okey. Kita dah tahu NPM sama dengan kuantiti makanan dimakan dibahagikan dengan pertambahan berat badan. Okey. Pertambahan berat maksudnya pada minggu pertama dia apa dia? Kena tolak kan? Kena tolak daripada 15. Minggu pertama ditolak pada yang sebelum. Mesti dia tolak sebelum. Kalau contoh minggu kelima, ambil dia punya pertambahan 60, mesti tolak dengan minggu keempat. Okey.
Itu contoh dia ya. Alright, jadi kita kira lah. Sama dengan kuantiti makanan yang dimakan adalah 32 bahagi 15 tolak dengan kosong lah. Tak ada kan? Sifar. Jadi 32 bahagi dengan 15 kita akan dapat berapa? 2.13. Ini kebiasaan lah. Kenapa? Selalunya dia punya pertambahan berat badan bagi di awal untuk burung puyuh lah. Dia memang sangat-sangat, NPM dia memang tinggi. Alright? Okay. Kalau tengok sampai ke tu kan, dia ada perbezaan dia lah. NPM. Ini minggu ketiga, minggu keempat dia rendah balik. Minggu kelima rendah lagi. Minggu keenam dia jadi tinggi. Kenapa? Sebab dia diberi makanan dengan yang lebih banyak untuk proses orang kata apa? Pemasaran dia lah. Kita nak pasarkan dia dah masuk ke umur ternakan yang elok untuk dipasarkan. Okey, buat analisis makanan tersebut dengan menerangkan berkaitan pertambahan berat badan. Okey. Kalau kita tengok daripada sini, daripada jadual, kita tengok kan. Okey. Pertambahan berat badan. Cuba tengok pertambahan berat badan. Ini meningkat. Meningkat. Okey. Kemudian dia menurun. Pada minggu ke-6 tu dia menurun. Jadi kita tulislah. Sebab dia nak analisis. Kita buat je analisis. 1. Sorry. Berat badan meningkat dari minggu 1 hingga minggu yang ke-5. Dan yang kedua, berat badan menurun pada minggu 6. Selesai. Dah siap. Ini satu markah. Ini satu markah. Okey. Makanan yang dimakan. Tengok. Makanan yang dimakan. Okey. 32. Meningkat. Ini dah sama. Okey. Jadi maksudnya, dia kata, analisis kita boleh kata, berat makanan yang dimakan, okey, meningkat. Dari minggu ke berapa tadi? Dari M1 hingga M3. Kemudian berat makanan dimakan adalah sama pada M4 hingga M6. Selesai. 2 markah. Okey. Teruskan lagi. NPM. Dia nak analisis NPM. Okey. Analisis yang ini. Bukan dia suruh kira tau. Dia nak analisis. Ni di bahagian sini. Analisis NPM. Jadi kita bagilah. Kita buat analisis. Sedikit analisis. Sebab dia 2 markah bagi fakta yang melibatkan dua fakta lah ataupun 2 huraian. Okey. Kita kata NPM tadi kan. Cuba tengok. Kalau tengok kat sini, kita dapat tadi 2.13. Maksudnya dia meningkat. Ini meningkat. Okey. Kemudian dia menurun. Kemudian tiba-tiba dia meningkat balik. Maksudnya dia meningkat pada minggu pertama hingga minggu kedua kan. NPM meningkat pada M1 hingga M2 dan M6. Okey. Yang kedua, NPM menurun pada M1, M2
M3 hingga M5. Kan? Betul. Selesai ya? Itu je lah. Itu adalah cara nak kita buat analisis daripada jadual. Okey. Alright. Satu lagi. Last soalan. Dia tanya. Ini soalan yang baik juga ni. Dia tanya. Dia bagi jadual 7 menunjukkan nisbah penukaran makanan dua jenis makanan ternakan. Jenis A, jenis makanan B. 1.78, 1.98. Dia kata terangkan maksud nilai NPM 1.78. Okey. Maksudnya ternakan, okey. Ternakan makan sebanyak 1.78 kilogram makanan untuk menghasilkan 1 kilogram berat badan. Ini maksudnya. Jadi kalau nilai NPM tu makin tinggi, 3, 4, 5, 6, maksudnya dia nak hasilkan 1 kilogram berat badan, jadi nilai akal logik kita nilainya terlalu tinggi, kos terlalu tinggi kan. Kita perlu laburkan beli makanan terlalu banyak dibandingkan dengan nilai NPM yang lebih rendah. Jadi jenis makanan manakah yang paling baik dipilih untuk ternakan ayam pedaging dan anda terangkan alasan. Tengok nilai NPM mana yang rendah. Jadi pilihan kita adalah makanan A. 1 markah. Ini tadi 2 markah. Okey. Alasan kita sebab apa? Sebab nilai NPM lebih rendah. Jadi berat makanan yang dimakan lebih rendah daripada jenis B untuk hasilkan berat badan yang sama. Maksudnya 1 kilogram lah. Jadi kita pilih makanan A. Alright. Saya rasa itu saja dulu untuk topik ataupun subtopik bagi NPM, nisbah penukaran makanan. Dan selepas ni kita akan berjumpa lagi untuk topik bagi pengurusan rekod, iaitu bagi belanjawan untuk penternakan poultry. Okey. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Okey. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.